Assalamualaikum dan hai semua. Selamat bertemu kembali di channel Anis Signature Kitchen. Hari ini Anis nak masak kari special bagi kaum India, iaitu kari ikan masin dengan kacang gelor. Kari macam ni mesti kenakan dengan telur dadah dan papadum. Sedap. Memang makan menambah-nambah nampaknya. Anis kalau masak kari memang tak tumis rempah. Dan ini adalah masakan kari tradisional bagi kaum India Muslim sejak dulu-dulu lagi. Tapi kalau yang suka tumis rempah, boleh je buat demikian. Ikut bahan-bahan yang Anis gunakan. Okey, jom kita tengok bahan dan cara penyediaan. Untuk membuat bancuhan rempah, dalam mangkuk yang besar, tuangkan 1,5 cawan santan sederhana pekat. Untuk masak kari, tidak perlu santan yang banyak. Dan tambahkan 3 cawan air. Serta 5 sudu rempah ikan. Saya gunakan rempah babas. Okey, masa ni kita boleh kacau dan tengok kepekatan kuah. Kuah kari ikan masin mestilah lebih pekat. Jadi, Anis rasa tak cukup pekat dan tambahkan lagi 2 sudu rempah kari ikan. 5 ulas bawang putih, tidak perlu dipotong. 2 biji bawang merah dibelah 4. 1 biji cili hijau dibelah 3. Dan 3 biji terung putih dibelah 2 ataupun 1 biji besar terung ungu. Untuk masak kari mesti gunakan terung yang bulat ya. Okey, 3 biji ubi kentang dan setengah sudu garam. Buat masa ni garam mesti kena letak kurang dulu sebab nanti ikan masin akan memberikan rasa yang masin kepada kuah. Okey, ini adalah bahan rempah yang akan kita gunakan nanti. Kacau sebati dan ketepikan dulu. Untuk menumis pula, panaskan kuali atau periuk, masukkan minyak. Minyak mestilah lebih untuk masak kari. Setengah sudu halba, setengah sudu biji sawi dan setengah sudu jintan manis. Tunggu sehingga biji sawi meletup-letup untuk mengelakkan rasa pahit. Apabila biji sawi telah meletup-letup, bolehlah masukkan 10 ulas bawang putih yang dihiris halus. Lima biji cili akar. Sepuluh biji bawang merah yang dibelah 4. Ini adalah penting. Bawang mesti dipotong besar-besar. Boleh nak belah 2 boleh atau nak belah 4 pun boleh. Tumis dengan api yang sedang sehingga bawang menjadi layu. Seperti selalu yang saya ajarkan dalam video-video yang lain, menumis bawang mestilah menggunakan api kecil atau api sedang. Memasak dengan suhu yang sedang akan membuatkan bawang menjadi caramelize. Ini adalah rahsia mengapa kari ataupun kuah yang dimasak menjadi sedap. Boleh gunakan tips ini untuk sebarang masakan yang memerlukan tumis bawang. Okey, apabila bawang telah layu dan sedikit kekuningan, bolehlah masukkan setengah sudu serbuk kunyit, setengah sudu serbuk cili, 4 tangkai daun kari, dan sedikit daun ketumbar yang dihiris halus. Baiklah, sekarang boleh masukkan bancuhan rempah yang telah kita buat awal tadi. Kacau sedikit kerana ada endapan rempah di bawah mangkuk. Tuangkan bancuhan rempah ke dalam periuk yang telah kita tumis tadi
kacau sebati dan terus tutup dengan penutup. Okey, biarkan sehingga kuah mendidih, barulah buka penutup. Kacau sekali lagi. Kemudian kita tutup periuk dan biarkan sehingga kentang masak 80%. Ikan masin pula, hari ini saya gunakan ikan kurau bahagian isi. Nak gunakan bahagian tulang pun boleh. Okey, ikan mestilah dipotong besar-besar. Biasanya saya akan gunakan ikan merah, ikan kurau atau ikan jenahak. Okey, ikan ni perlu direndamkan dengan air garam selama 15 hingga 20 minit. Ini adalah cara untuk mengurangkan bau dan juga untuk mengurangkan masin pada ikan. Biarkan 20 minit dan ketepikan dulu. Sementara tu kita cek kari. Ubi kentang tu apabila dah masak 80%, kari pun dah bertambah pekat. Bolehlah masukkan ikan masin yang telah dibasuh bersih-bersih. Kacang kelor, kalau tak ada, boleh skip kacang kelor ya. Kemudian tomato. Saya telah perahkan asam jawa, lebih kurang saiz limau nipis yang besar. Tuangkan asam jawa masa ini apabila ubi kentang telah masak 80%. Kalau letak awal, ubi kentang susah nak masak, akan menjadi keras. Okey, untuk kari ikan atau kari ikan masin, rasa masamnya mestilah lebih sikit, baru sedap. Okey, tutupkan lagi lebih kurang 2 hingga 3 minit. Apabila kari telah timbul minyak, semuanya telah masak sekata, ubi kentang telah empuk, maka kari ikan masin yang sedap pun telah siap. Boleh gunakan cara dan resipi ini untuk memasak kari ikan bilis. Cuma tukarkan ikan masin kepada ikan bilis. Resipi ini memang sedap. Semua orang mesti kena cuba, must try resipi. Terakhir sekali, bolehlah taburkan sedikit hirisan daun ketumbar dan tutup api. Biasanya kari ikan masin akan dihidangkan bersama dengan telur dadah dan juga apam pedum. Tidak ketinggalan acar buah mangga. Kalau masak kari ikan masin, jangan lupa masak nasi lebih. Memang makan menambah-nambah. Tengok tu, karinya cukup pekat. Sedap dimakan dengan nasi panas-panas. Okey, itu saja untuk resipi pada kali ini. Terima kasih kepada anda yang telah menonton. Jika anda hendak terus mendapatkan resipi-resipi hebat daripada saya, jangan lupa subscribe. Sehingga kita bertemu kembali di lain video. Bye.